Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Kesultanan Brunei. Seolah-olah negeri Sarawak tidak mempunyai sejarah yang lebih awal. Saya telah menemui manuskrip telah ditulis pada tahun 1885 bermula dengan penggambaraan seorang anak raja Datuk Marapati dan bukan Merpati. Saya berada di tengah-tengah Teluk Santubong yang menjadi pelabuhan. Datuk Marapati membina sebuah astana di bawah kaki Gunung Santubong. Sarawak yang ada sekarang bermula dari Sarawak yang lama dengan kewujudan pemerintahan Kerajaan Melayu awal yang hilang dalam lipatan sejarah. Sejarah Sarawak yang ditulis dan diterbitkan dewasa ini mempunyai kelompangan sangat besar. Sehingga sekarang buku-buku tentang sejarah Sarawak bermula dengan kehadiran seorang penjajah Inggeris bernama James Brooke pada tahun 1841. Inilah yang telah mendorong Sanip, seorang sejarawan, untuk melengkapi sejarah negeri Sarawak jauh lebih awal sebelum kedatangan James Brooke. Datuk Dr. Sanip Said berasal dari Lawas, Sarawak. Sarjana dan pakar sejarah memperoleh Doktor Falsafah dalam bidang sejarah di Jabatan Sejarah Universiti Malaya. Dan hampir selama 40 tahun, Sanip menjalankan penyelidikan lapangan di Sumatera, Brunei, Semenanjung Malaysia, London dan daerah-daerah di negeri Sarawak. Pengalaman kerjaya Sanip antaranya pernah menjadi pensyarah di Universiti Tempatan dan Antarabangsa seperti Universiti Malaya, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Brunei Darussalam dan menjawat jawatan fellow penyelidik dan rektor pengarah Institut Pengajian Borneo, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Selain itu, Sanip juga pernah berkhidmat di Arkib Negara Malaysia, Majlis Pembangunan Sarawak serta menjadi pengarah Jabatan Muzium Sarawak dan sekarang merupakan pengurus besar Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak. Sanip dianugerahkan gelaran Datuk sebagai tauliah kecemerlangan dalam kerjaya dan perkhidmatan bakti Sanip kepada negeri Sarawak. Karya penulisan Sanip yang diiktiraf dunia dapat dilihat dari hasil karya penulisannya yang berjudul Malay Politik in Sarawak 1946 to 1966 terbitan Oxford University Printing OUP Singapura pada tahun 1985 dan diterbit semula oleh Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS pada tahun 2010. Karya penulisan sejarah yang ditulis Sanip amat tinggi nilai keilmuannya sehingga diiktiraf oleh salah sebuah universiti terhebat di dunia iaitu Oxford University. Selain itu, Sanip juga telah menulis naskah lain, antaranya buku yang berjudul Yang Dikehendaki, biografi Tun Ahmad Zaidi Adrus Muhammad Noor, Bahagian Limbang, Dahulu Terpencil Kini Terjalin, 22 Julai 1963, Sarawak Merdeka, Alih Bahasa Buku Politik Melayu di Sarawak 1946 hingga 1966, Bersatu ke Mercu Kuasa, Bangsawan Sultan Tengah, Sultan Sarawak Darul Hana, Melayu Sarawak, Sejarah yang Hilang dan buku berjudul Negeri Santubong, Sejarah Awal Sarawak, 300 Era Sebelum Sekarang sehingga 1647 Era Sekarang, diterbitkan pada tahun 2021. Sanip mendalami sejarah awal negeri Sarawak, merekonstruk naratif kronologi pensejarahan. Keterujaan dalam penyelidikan tentang negeri sendiri amat terkesan di sanubari Sanip. Apakah kita tidak mempunyai sejarah sendiri yang lebih awal dan tertua sekali? Dalam pengertian sejarah, lebih awal lebih bagus sebagai tanda bukti kita mewarisi tamadun yang tertua dan mantap untuk membentuk jati diri kita sendiri. Di dalam perjanjian Brooke 1841 itu, dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Kesultanan Brunei Darussalam. Bagi seorang sejarawan, tempoh tersebut merupakan satu tempoh yang terlalu moden. Seolah-olah negeri Sarawak tidak mempunyai sejarah yang lebih awal seperti di tempat-tempat lain. Dan di dalam perjanjian ini juga disebut negeri Sarawak diberikan kepada James Brooke. Dengan yang demikian,
sudah ada sebuah negeri bernama Sarawak sebelum kedatangan James Brooke dan sebelum Brunei lagi. Dari tahun 1976, Sanip telah giat menjalankan penyelidikan sejarah dengan meneliti, menemui dan menjejaki naskah manuskrip Melayu Jawi, khususnya manuskrip Melayu Sarawak. Saya telah menemui manuskrip tentang negeri Seribas, negeri Kelakar, negeri Banting dan negeri Santubong Sarawak. Penemuan manuskrip ini adalah sangat penting supaya dapat mengimbangi maklumat-maklumat daripada buku-buku yang ditulis oleh pegawai Brooke di Sarawak dan juga oleh pengembara Inggris di Kepulauan Melayu. Petanda awal kewujudan negeri Sarawak terdapat dalam silsilah Raja-Raja Brunei yang merupakan sebuah dokumen rasmi Kesultanan Brunei. Di antaranya ialah satu versi yang saya perolehi memberikan satu maklumat yang mencatatkan bahawa terdapat 7 buah negeri di bawah takluk jajahan Kesultanan Melayu Brunei sebelum kedatangan James Brooke. Di dalam silsilah Raja-Raja Brunei ada menyebut, dianugerahi nobat negara genta alama serta sekalian alat-alat kerajaan yang berbagai-bagai dan dianugerahi 7 buah negeri iaitu Kelakar dan Seribas, Rejang dan Sadong, Sebangan dan Semarahan dan Sarawak. Salah sebuah negeri yang disebut di dalam silsilah Raja-Raja Brunei ialah negeri Sarawak. Dan ini menjadi tumpuan untuk mencari sejarah negeri Sarawak yang pada masa tersebut terdapat di lembah sungai Sarawak ini. Tahun 1985, Dewan Bahasa dan Pustaka telah mencetak buku berjudul Hikayat Datuk Merpati yang telah dirumikan dari naskah manuskrip Melayu Lama. Saya telah menemui sebuah ayat yang mengatakan, Al-Kisah maka tersebutlah cerita Datuk Merpati membuka negeri di Kuala Santubong. Tiada antara berapa lama sesudah dia diam di situ, Datuk Permaisuri Kemala pun melahirkan seorang anak perempuan. Telah diberinya nama anak itu Dayang Seri Bulan. Maka telah sukalah hati Datuk Merpati kerana melihat anak perempuannya itu. Merpati Jepang juga suka melihat adiknya. Bertambah sukalah ahli kaum kerabat di dalam negeri itu. Jadi jelaslah bahawa terdirinya sebuah negeri di Kuala Santubong. Bermula dengan pengembaraan Raden Adipati Sari, seorang anak raja daripada Pulau Jawa. Kisah pengembaraan Datuk Merpati bermula dari Kepulauan Jawa dan baginda telah berlayar ke Samudera Raya menuju ke Tanjung Datu di Teluk Gadur dan akhirnya membuka kerajaan agung di Kuala Santubong atau dikenali sebagai Negeri Santubong. Datuk Merpati telah berkahwin dengan Datuk Permaisuri. Selepas perkahwinan tersebut, Baginda dan Permaisuri telah berlayar dan akhirnya sampai di Tanjung Datuk. Baginda telah menukarkan namanya kepada Datuk Merpati. Kira-kira 3 tahun yang lalu, Sanip didatangi oleh seorang pemuda yang tidak dikenali dan menyerahkan manuskrip syair Negeri Santubong yang merupakan naskah manuskrip kuno. Sebuah manuskrip tentang Negeri Santubong berbentuk sebuah syair. Syair ini telah ditulis pada tahun 1885. Ini merupakan manuskrip yang agak tua. Cerita sejarah Negeri Santubong ini boleh dipertanggungjawabkan. Manuskrip ini juga menjelaskan tentang nama Merpati. Menurut Sanip,
Tulisan Jawi yang tercatat dalam manuskrip syair negeri Santubong merupakan aksara Jawi klasik yang tidak mempunyai tanda wacana, iaitu baris dan titik. Berdasarkan ejaan Jawi yang telah diperkenalkan Pendeta Zaba. Di dalam manuskrip tulisan Jawi Melayu ini, ejaannya sangat jelas. Mim Ra Pa Ta Ya, Datuk Marapati, dan bukan Merpati seperti yang biasa dikenali di negeri Sarawak ini. Setelah saya mengkaji nama ini, berdasarkan juga dengan penyelidikan saya di Sumatera, di dalam bahasa Sanskrit, Mara bererti bahaya dan Pati bererti raja. Inilah arti nama Marapati. Kemudian putra baginda bernama Marapati Jipang, dan Jipang ini merupakan sebuah negeri di Pulau Jawa. Inilah asal-usul Raja Negeri Santubong. Daripada penyelidikan saya, di dalam masyarakat Melayu, bong itu berasal daripada perkataan ruang, yang kemudian artinya terdapat satu ruang di dalam sebuah gunung. Maka jadilah nama Santubong. Di samping itu juga, di dalam catatan Cina, terdapat sebuah tempat bernama Sahucong. Dan ini merujuk kepada Santubong. Di dalam bahasa Cina ini, yang dicatat secara rasmi oleh pengembara Chu Jukua, bererti gunung lautan batu karang. Catatan pengembara asing, terutama pengembara Cina, mencatatkan Santubong dikenali sebagai Poni dan Boni. Ternyata kewujudan Santubong telah berlaku lebih awal dari zamannya. Apakah hubungan negeri Santubong yang didirikan Datuk Merpati dengan Sarawak? Selepas abad ke-14, ibu kota negeri Santubong telah dipindahkan ke lidah tanah, iaitu yang terletak di hulu sungai Sarawak. Selepas itu, hilanglah nama negeri Santubong, digantikan dengan negeri Sarawak. Dan kemudian apabila James Brooke tiba di Sarawak, ibu kota negeri Sarawak dipindahkan ke Kuching. Dan inilah yang saya akan jejaki, peninggalan sejarah yang terkenal di Asia Tenggara ini. Dalam episod kali ini, Sanip akan mengembara ke Santubong bagi mencari bukti-bukti tinggalan sejarah negeri Santubong. Sanip pun memulakan pengembaraan bagi mencari bukti-bukti tinggalan sejarah negeri Santubong. Tanah yang kaya dengan sumber alam semula jadi, geografinya berkembang menjadi sebuah kuasa perdagangan maritim antarabangsa di teluk rantau antara benua. Saya berada di Bandaraya Kuching, ibu kota negeri Sarawak, negeri terbesar di Malaysia. Saya berdiri di sini di Ground Zero. Titik kosong atau Ground Zero adalah tempat bermulanya pengukuran perbatuan di negeri Sarawak. Di sinilah pengembaraan Sanip untuk menjejaki negeri yang hilang bermula.
Pada zaman dahulu, untuk ke Kuala Sentubong harus melalui jalan air yang mengambil masa lebih kurang 3 hingga 4 jam dari Bandaraya Kuching. Setelah melalui perjalanan yang panjang menelusuri Sungai Sarawak, Sanip akhirnya tiba di Kuala Sentubong. Lokasi pertama yang akan dijejaki Sanip ialah Bukit Teguk untuk melihat tapak yang pernah menjadi lokasi dibinanya Istana Datuk Merpati pada suatu ketika dahulu. Sekarang saya berada di tengah-tengah Teluk Sentubong yang menjadi pelabuhan. Dan kini kita akan menuju ke Batu Buaya yang menjadi mercu tanda ibu kota negeri Sentubong. Dan juga menuju ke Bukit Teguk di mana terletaknya Astana Datuk Merpati pada masa zaman dahulu. Memandangkan air pasang pada masa ini, saya tidak dapat turun ke pantai. Tidak akan menunggu air surut untuk turun ke pantai dan kemudian naik ke Bukit Teguk ke Astana Datuk Merpati. Setelah air muara Sentubong surut, Sanip meneruskan pengembaraan ke Bukit Teguk untuk menjejaki tapak pelabuhan dan Istana Datuk Merpati. Pengembaraan kita tadi daripada Kuching naik perahu menuju ke Sentubong dan alhamdulillah dah sampai, dan daripada sini kita akan pergi ke tapak-tapak lain yang bersejarah seperti Batu Buaya, Bukit Teguk, Wong Kisam, Tanjung Kubur dan Sungai Jaung. Di sinilah permulaan pengembaraan untuk mencari negeri Sentubong. Kurang lebih pada tahun 300 sebelum Masehi, Datuk Merpati telah berlayar bersama dengan Datuk Kuli dan kemudian mereka telah sampai ke Teluk Sentubong di sini. Dan kemudian Datuk Merpati berpendapat di Kuala Sentubong ini sesuai untuk dijadikan negeri. Datuk Merpati telah membuat keputusan pada masa tersebut untuk membuka negeri Sentubong di Kuala Sentubong di bawah kaki Gunung Sentubong. Dan kemudian Datuk Merpati membina sebuah astana. Datuk Merpati telah membina sebuah astana di Bukit Teguk ini di Kuala Sentubong di bawah kaki Gunung Sentubong untuk mentadbir negerinya.
Dikatakan Sentubong satu peradaban Melayu unggul dan mahawangsa dalam catatan sejarah, ternyata Sentubong yang berdiri menjadi kerajaan agung turut memiliki raja agung yang memerintah, diabsahkan daulatnya. Kesemua ini jelas menggambarkan kewujudan sebenar tokoh ini pada masa silam tidak boleh diletakkan sebagai mitos dan legenda. Di sini dikatakan berdirinya sebuah tapak astana Datuk Marapati. Pada akhir abad ke-19, dibina sebuah rumah agam, banglo oleh pemerintahan Brooke di atas tanah yang pada asalnya tapak kerajaan Datuk Marapati. Daripada astana di sini, di atas Bukit Tegok ini, Datuk Marapati dengan mudah memantau dan mengawasi pelabuhan di Kuala Sentubong. Pelabuhan ini begitu sesuai sekali kerana gelombang besar telah dapat disekat oleh Pulau Satang, Pulau Talang-Talang besar, Pulau Talang-Talang kecil. Gelombang-gelombang besar tidak dapat memasuki pelabuhan pada ketika itu. Ini merupakan satu ciri-ciri penting untuk sebuah pelabuhan. Di sini juga, di Teluk Sentubong ini, kita mendapati sungai Samariang, sungai Kayan daripada telaga air, yang memudahkan para pedagang mengambil air tawar untuk kegunaan mereka pada masa tersebut. Digambarkan dalam catatan sejarah membuktikan kewujudan tapak astana ini bertepatan dengan terbinanya kota pelabuhan Sentubong terletak di bawah Bukit Tegok. Tapak kerajaan negeri Sentubong merupakan aspek yang tidak boleh diketepikan kerana sebuah pelabuhan penting mesti ada pemerintah yang mengurus tadbir. Urus tadbir tersebut mestilah wujud pembesar Melayu yang memegang daulat raja yang pasti diketuai oleh hierarki raja yang tertinggi. Seorang raja yang memerintah harus mempunyai negeri yang mengabsah kedaulatan sebagai raja. Mana mungkin seorang raja tiada negeri yang diperintah. Dalam syair negeri Sentubong juga terdapat rangkap penting yang menyatakan kedatangan Datuk Marapati ke Batu Buaya yang berbunyi, kata orang empunya peri, angkatlah Datuk laki isteri bersama adinda Abang Kuali ke Batu Buaya membuat negeri. Batu Buaya ini terletak di Muara Sentubong. Batu Buaya menyimpan kisah dan cerita yang tersendiri, dikaitkan dengan legenda kisah serangan buaya di Sentubong. Ia dikaitkan berlaku pada zaman pemerintahan anak Datuk Marapati, iaitu Datuk Marapati Jepang. Berdasarkan catatan dalam lembaran naskah manuskrip, anak-anak baginda Marapati Jepang telah menetak kepala Raja Buaya sehingga terpenggal dari badan. Diperkatakan batu buaya yang wujud ini menjadi tanda peringatan peristiwa tersebut yang berlaku di negeri Sentubong, masih disebut-sebut dan diingati hingga pada masa sekarang. Kegemilangan jejak sejarah Sentubong menyaksikan bagaimana bentuk pemerintahan sebuah kota dari kerajaan agung pasti memiliki pusat pemerintahan atau dikatakan tapak astana kerajaan agung Sentubong. Setelah hampir kurun berlalu pergi, ingatan terhadap sejarah Datuk Marapati makin pudar dalam memori kolektif Melayu Sarawak. Jejak-jejak sejarah ibarat buih-buih pantai yang masih kelihatan walaupun dihempas ombak zaman. Melihat-lihat catatan sejarah
Ternyata kisah Datuk Merapati amat sinonim di hati penduduk Santubong, bahkan sering menimbulkan ironi dan tanda tanya. Kemanakah hilangnya negeri Santubong yang diperintah oleh Datuk Merapati, Raja Santubong? Ikutilah perjalanan pengembaraan Sanip ke lokasi-lokasi bersejarah pada episod seterusnya dalam Mencari Negeri yang Hilang di Sarawak.